Allahu Akbar. Sholat dia friend, betul friend. Insya Allah. Oh, dengan bajunya bendera Malaysia ya friend ya. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Bang Absar Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bang Absar Official. Apa kabar friend? Saya doakan semua yang menonton video ini insya Allah diberikan kesehatan ya friend. Friend, kali ini saya akan mereaksikan sebuah video tentang ada seorang angkasawan negara atau astronot ya. Dia berasal dari Malaysia. Dia sholat di pesawat luar angkasa. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya friend ya. Dimana saja tetap sholat ya friend ya. Luar biasa. Saya mohon izin kepada pemilik channel untuk mereaksikan videonya. Saya doakan pemilik channel diberikan kesehatan ya friend. Dari channel Detektif Mat Despatch ya, judul videonya adiknya meninggal dunia, perjalanan menjadi seorang angkasawan negara. Angkasawan negara ini kalau di semacam astronot ya, luar angkasa ya. Oke friend, tak usah buang masa, jom kita tonton videonya. Wah, ini di pesawat luar angkasa friend. Jangan lupa ya di subscribe ya channel Detektif Mat Despatch ini friend. Allahu Akbar. Sholat dia friend, betul friend. Insya Allah. Oh, dengan bajunya bendera Malaysia ya friend ya. Luar biasa. Masya Allah. Jadi kalau lihat gerakannya friend, ini nampaknya dia ada di luar angkasa ya friend. Karena tadi seperti hampa udara ya friend ya. Luar biasanya sholat dia, luar biasa. Ini menjadi inspirasi ya friend ya. Kita lanjut lagi friend ya. Dr. Syekh Muzaffar merupakan anak jati Kuala Lumpur berdarah Arab Melayu dan dilahirkan pada 27 Julai 1972. Beliau pernah bersekolah di Maktab Rendah Sains Semara MRSM di Muar. Dia berjaya meraih ijazah sarjana perubatan dan pembedahan dari Kolej Perubatan Mastuba, Manipal, India. Sebelum dikenali sebagai angkasawan pertama negara, Dr. Syekh Muzaffar merupakan seorang pakar bedah ortopedik dan pernah berkhidmat di beberapa hospital seperti Hospital Seremban, Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Selayang. Beliau juga pernah berkecimpung sebagai model sambilan. Datuk beliau iaitu Syekh Ahmad sendiri merupakan seorang tokoh yang pernah berjasa pada kerabat di Raja Negeri Sembilan sehingga sebatang jalan raya di Bandar Seremban berhampiran bangunan UMNO dinamakan sempena namanya. Program mencari angkasawan. Wah, ini dia. Program ini diumumkan secara rasmi oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai sebahagian daripada program bersama dengan Rusia. Projek ini merupakan projek kerajaan kepada kerajaan yang terhasil melalui pembelian jet pejuang Sukhoi Su-30MK untuk kegunaan tentera udara di Raja Malaysia. Melalui perjanjian ini, Moskow bersedia menanggung perbelanjaan melatih dua rakyat Malaysia untuk perjalanan angkasa lepas dan seorang calon yang terpilih akan dihantar ke stesen angkasa lepas antarabangsa ISS pada Oktober 2007. Pemilihan angkasawan ini menyaksikan ramai mendaftarkan diri dalam program berkenaan dan datang dari pelbagai latar belakang. Tetapi selepas melalui pelbagai peringkat saringan yang ketat, 4 calon akhir dipilih untuk merebut 2 slot individu yang akan berlatih di Star City selama 18 bulan. Selain Dr. Syekh Muzaffar, senarai berkenaan turut menyaksikan kelibat Dr. Faiz Khalid, Muhammad Faiz Kamaluddin dan Siva Vanaja. Selepas pihak jawatan kuasa bermesyuarat, 2 nama dipilih iaitu Dr. Syekh Muzaffar dan Dr. Faiz. Oh gitu. Iya. Sesi. Jika ada yang perlekehkan tugas tapisan ini nampak senang, anda amatlah silap. Antara saringan yang perlu dijalani oleh calon angkasawan ini antaranya adalah larian 3.5 km dalam 20 minit yang menyaksikan daripada 435 mengambil bahagian, hanya 199 sahaja yang layak. Pemeriksaan perubatan asas berdasarkan syarat program NASA, 194 diuji, 59 lulus. Penapisan ketiga, ujian darah, hidung dan telinga. Sinar S, ujian jantung, 59
yang diuji 27 lulus. Penapisan keempat ujian tulang dan rongga udara, 27 diuji 18 lulus. Penapisan terakhir ialah latihan di pusat latihan kosmonot Gagarin Rusia. Hanya 2 orang sahaja dipilih, di mana seorang akan terbang ke stesen angkasa antarabangsa, seorang lagi akan bertindak sebagai pembantu. Angkasawan negara dipilih. Penat lelah mereka berbaloi apabila Dr. Sheikh Muzaffar dipilih sebagai angkasawan pertama negara, dengan Dr. Gigi Dr. Faiz dari TUDM pula memainkan peranan sebagai angkasawan sokongan. Pemilihan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi pada September 2007. Kos untuk program ini sebanyak 105 juta atau 26 juta USD, satu angka yang dianggap membazir tetapi dipertahankan pihak kerajaan kerana ia merupakan sebahagian daripada pembelian Sukhoi. Pada 10 Oktober 2007, Dr. Sheikh Muzaffar bersama Yuri Marchenko dari Rusia, Peggy Whitson Amerika Syarikat dan Ji Sojun dari Korea Selatan berlepas ke angkasa lepas dengan misi Soyuz TMA-11. Semasa berada di ISS selama 12 hari, beliau menjalankan pelbagai eksperimen, memandangkan beliau merupakan seorang angkasawan Muslim dan masa yang dipilih kebetulan pula pada penghujung bulan Ramadan. Majlis Fatwa Kebangsaan turut menghasilkan sebuah buku panduan bagi angkasawan beragama Islam semasa berada di angkasa lepas. Buku panduan yang bertajuk Panduan Cara Beribadah di Stesen Angkasa Lepas Antarabangsa ini menerangkan perkara seperti bagaimana hendak bersolat dalam keadaan mikrograviti, bagaimana hendak mengesan arah kiblat dari ISS, dan isu terpenting adalah berpuasa di ISS. Dr. Sheikh Muzaffar menyambut Aidilfitri bersama kru ISS dan mengagihkan sedikit sate dan biskut raya untuk dikongsi bersama mereka pada 13 Oktober 2007. Selepas berada di ISS selama 12 hari, beliau bertolak pulang bersama Soyuz TMA-10 bersama Yuri Kotov dari Rusia, Fyodor Yurchikhin dari Rusia dan Chasimoye dari Amerika Syarikat. TMA-10 bertolak dari ISS pada 1 Oktober 2007 tetapi berdepan sedikit masalah semasa hendak memasuki atmosfera bumi hingga memaksa ia mendarat sejauh 340 km dari barat daya tempat pendaratan sebenar Kazakhstan. Apabila Suruhanjaya Siasatan menyiasat perkara tersebut, kemasukan ini berlaku berikutan kerosakan pada sebuah kabel pada panel kawalan kapal angkasa yang bersambung dengan panel kawalan yang mengawal peralatan penurunan Soyuz. Dr. Sheikh Muzaffar berkongsi pengalamannya mengelilingi bumi sebanyak 16 kali sehari dengan setiap 45 minit matahari terbit dan terbenam. Selain itu, beliau juga mendengar laungan azan dan melihat bumi dengan mata sendiri. Dr. Sheikh Muzaffar mengakui bahawa bumi berbentuk sfera, bukannya seperti sebiji bola tetapi lebih kepada sebiji telur. Hal ini sekaligus menolak dakwaan yang mengatakan bumi ini rata. Pada 27 Oktober 2007, semasa Sheikh Muzaffar sedang berada dalam kuarantin, beliau menerima berita tentang kematian adiknya yang meninggal dunia akibat koma selama seminggu kerana kecederaan di kepala terhantuk pada tiang di sebuah restoran di Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur. Malangnya, Sheikh Muzaffar tidak dapat melihat untuk kali terakhir wajah adiknya. Berikutan beliau terlepas penerbangan dari Bangkok ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Beliau yang terlepas penerbangan syarikat penerbangan Malaysia MH705 dari Bangkok, Thailand pada pukul 11.08 pagi atau 12.08 tengah hari waktu Malaysia, terpaksa menaiki penerbangan berikutnya. Allahyarham Syekh Mustafa Al-Masri selamat dikebumikan di tanah perkuburan makam Tuan Haji Said Seremban pada kira-kira pukul 2.30 petang selepas hujannya renyai tanpa berpeluang menunggu kepulangan abangnya yang dijangka tiba di KLIA pada pukul 6 petang. Kira-kira 100 orang termasuk anggota keluarga dan rakan menghadiri pengebumian arwah. Tanah perkuburan Tuan Haji Said dipilih memandangkan di situ secara tradisi telah menjadi tempat bersemadinya anggota keluarga Allahyarham sejak dari datuknya lagi iaitu Syekh Ahmad. Pada 10 Oktober 2010, Sheikh Muzaffar mendirikan rumah tangga dengan Dr. Halina. Hasil perkahwinan itu, pasangan romantik ini dikurniakan 7 anak iaitu Sofia Isabella, Sofia Natasha, kembar lelaki iaitu Syekh Adam dan Syekh Noh, serta kembar lelaki dan perempuan Syekh Yusof dan Sofia Emilia yang dilahirkan pada November 2020 dan anak ketujuhnya baru sahaja dilahirkan pada 12 Julai 2023 berat 2.98 kg bernama Syekh Muhammad. Semoga kisah ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda dan generasi akan datang. Orang kata bukan senang nak senang. Begitulah yang dihadapi oleh angkasawan kita ini. Kepada yang bercita-cita nak jadi angkasawan tu, bolehlah berlatih daripada sekarang dengan cerita
Jadi ini ada seorang angkasawan dari Malaysia, friend, dan ternyata dia tergabung dalam project terbang ke luar angkasa, eh, yang juga melibatkan Rusia ya. Dan terpilihlah dua orang, dan satu pesan dari video ini adalah dimanapun berada kita tetap wajib untuk sholat, sholat 5 waktu. Dan satu lagi, tadi kalimat terakhir tadi ya, ada ya satu kata yang bagus ya. Bukan senang nak senang. Nah, bukan senang nak senang. Oke, salam untuk calon angkasawan, astronot Indonesia Malaysia, salam persahabatan. Jika suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bang Absar Official dan juga channel Detektif Mas Despats. Terima kasih telah menonton, salam sehat selalu dan assalamualaikum.